Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan liyakuna lil alamin nadhira wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim. Arsalahu Allahu bashiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. InsyaAllah kita mulakan dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kuasa masjid Ashabul Fadilah tuan-tuan imam Fadilah keempat tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin dan hadirat para tamu Allah yang saya muliakan sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita dapat lagi menyambung pembacaan kitab Rahiqul Makhtum, ya, riwayat hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan terus menyemarakkan sayang cinta kasih kita kepada Nabi kita yang sama-sama kita sayangi dan kita kasihi. Kerana kita sedia maklum bahawa ini adalah khazanah ilmu, yang khazanah harta yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Ya, satu hari saya dah cerita beberapa tempat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pergi ke pasar. Dia lalu di kawasan pasar, dia melihat bagaimana orang sibuk memperkatakan tentang untung rugi, sedang membahagi-bahagikan keuntungan duniawi. Bercakap tentang untung rugi, bercakap tentang harta, bercakap tentang dunia. Maka disapa, ditegur oleh Abu Hurairah. Dia kata, ruginya kalian. Ya, sedangkan di sana Nabi nak tinggalkan kepada kita harta yang sangat banyak, dan Nabi nak bahagi-bahagikan harta ni. Ya, pada keesokan harinya kamu pergi, ya, di masjid. Ya, di masjid. Tanpa berlengah-lengah lagi, mereka tertanya-tanya, betul ke? Ya ke? Dan mereka pun bergegas segera pergi ke masjid pada keesokan harinya. Sesampai mereka di masjid, pagi itu suasana biasa, sembahyang jemaah. Ya, yang ada ialah baca Quran, sahabat-sahabat duduk mengingati Allah. Nabi memberi peringatan. Ya, mereka tunggu sebab Abu Hurairah kata ada harta yang bakal dibagi-bagi. Kemudian bila habis saja, habis. Lalu mereka tak puas hati, keluar cari balik Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kamu kata Nabi nak bahagi-bahagikan harta, tak ada pun. Lalu Abu Hurairah menjawab, ya, kepada mereka-mereka ini. Abu Hurairah kata, tidakkah harta yang ditinggalkan oleh para nabi-nabi terdahulu ialah ilmu? Maka yang Nabi sedang bagi itu ialah sedang pembahagian kepada harta yang namanya ilmu. Kan Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma.
Nabi kata ulama adalah pewaris para nabi. Ya, pewaris para nabi. Dia sudut apa? Bukan dia sudut nasab, keturunan, walaupun kita ni semua datang daripada nabi juga. Ya, kullukum min Adam wa Adam min turab. Nabi kata semua kamu daripada Adam, Adam daripada tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada lebih orang Arab ke atas selain pada bangsa Arab melainkan takwa. Ya, tak ada lebih kita ni tuan-tuan. Orang Arab ke, kita Melayu ke, wa imma apa bangsa kita pun tak ada lebih, tak ada kurang melainkan takwa yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Kemudian bila Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Dia sudah apa? Dia sudah mewarisi ilmu yang Nabi SAW tinggalkan. Al-anbiya, Nabi kata, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Kami nabi-nabi ini tidak meninggalkan dinar atau dirham. Nabi tak tinggalkan dinar, Nabi tak tinggalkan dirham. Kalau Nabi tinggalkan dinar, tinggalkan dirham, tuan-tuan, tak sempat pun sampai pada kita pada hari ini, tak sempat. Sebab akan difaraid dibahagi-bahagikan lebih awal lagi daripada kita yang datang kemudian ni. Tetapi Nabi kata apa? Walakin warathul ilma, akan tetapi nabi-nabi ni wariskan kepada kita ialah ilmu. Maka ilmu ni tuan-tuan sekalian adalah pusaka yang ditinggalkan oleh al-anbiya war rasul alaihimus salatu wassalam. Ya, alaihimus salatu wassalam, nabi-nabi dulu tinggalkan ilmu ini. Ya, maka beruntunglah saya tuan-tuan sekalian yang datang malam ni, kita sedang membahagi-bahagikan harta pusaka tinggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tercenganglah, biarlah. Ya, tercenganglah masing-masing. Oh, ya, rupanya ada harta yang mereka terlepas pandang, iaitu ilmu pengetahuan. Tuan-tuan, satu ketika Nabi ni, sahabat meriwayatkan hadis, ada satu ketika Nabi berkhutbah, berbicara di atas mimbar ini selepas sembahyang subuh. Ya, Nabi berhenti daripada berbicara sejurus masuk waktu zuhur. Selepas zuhur, Nabi turun sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, Nabi naik lagi ke mimbar. Nabi meneruskan bicaranya. Nabi menyampaikan, Nabi menceritakan, Nabi menyampaikan hadis. Ya, Nabi menceritakan tentang syariat, tentang hukum hakam. Bahkan Nabi cerita perkara yang telah berlaku, perkara yang sedang berlaku, dan perkara yang akan berlaku. Asar masuk, Nabi turun sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, Nabi naik lagi ke mimbar. Nabi meneruskan bicaranya. Ya, bila Nabi berhenti tuan-tuan, Nabi berhenti setelah masuk waktu maghrib, barulah Nabi berhenti. Lama tak tuan-tuan Nabi bercakap? Sangat lama. Berapa jam? Kita katalah sembahyang subuh campur zikir wirid 6:30 pagi. Tu kalau sembahyang subuh fi awwali waqtiha, pada awal waktulah. Kalau sembahyang 7:30 lewatlah. Ya. Sembahyang subuh masuk, campur kita sembahyang sunat, imam, tunggu orang datang, iqamah dan solat. Kemudian apa? Zikir, wirid, doa apa semua, baca Quran. 6:30. Tuan-tuan bayang, 6:30 Nabi berbicara di mimbar, Nabi berhenti setelah masuk waktu maghrib. Kita katalah pukul 7:30 ataupun sekarang pukul 7. Kita ambillah 6:30. 6:30 pagi, 6:30 petang. Berapa jam tuan-tuan? Berapa jam? 12 jam. 12 jam, bukan sekejap tuan-tuan, lama. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni kata apa? Beruntunglah di kalangan kami yang kuat daya ingatannya. Nabi menceritakan perkara yang telah berlaku, perkara yang sedang berlaku, dan perkara yang akan datang. Maka ada di antara kami yang kuat daya ingatan, dia dapat banyak perkara yang Nabi SAW gambarkan, ceritakan pada hari tersebut. Demikianlah saya nak gambarkan bagaimana kita pun sama datang kuliah. Ya, semua dalam masa kuliah ini, baik saya, baik guru-guru yang lain, bila kita cerita bercakap ni, ada orang dia akan dapat banyak, ada orang dia dapat separuh, ada orang dapat sikit, ada orang dia dapat, kan ilmu yang disampaikan ini dia berbentuk hidayah dan ada juga unsur-unsur hikayah. Hidayah ni berarti kita belajar, kita dapat ilmu. Ada ilmu itu bersifat memberitahu barang yang kita tak tahu, berarti dia menjadi ilmu baru pada kita. Ya, ilmu baru pada kita. Ya, sebab tu orang yang bijak ni tuan-tuan, dia belanja sikit tapi untungnya besar.
Ya, contoh dalam Islam ni begitu juga. Ya, begitu juga. Kita infak atas nama wakaf. Wakaf. Selama mana kita bagi benda tu jadi wakaf, kita masih hidup, pahala dapat dah. Kita mati pun wakaf masih hidup, kita akan dapat pahala. Ya, berarti ini orang yang bijak. Orang yang bijak Nabi sebut kan? Orang yang bijak Nabi sebut dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu lima amila ba'dal maut. Orang yang bijak, orang yang cerdik ialah orang yang fikir, yang merancang sesuatu kehidupan nanti selepas mati. Orang bijak. Berarti tuan-tuan, kalau kita mari kuliah bercakap tentang mati, seringkali bermuhasabah diri, berarti kita sedang memposisikan diri kita sebagai orang yang bijak dalam konteks yang Nabi sebut. Senantiasa fikir, aku ni esok mati macam mana lah. Ish, bila tengok kawan mati, ya Allah, muda lagi mati. Mati tak syarat tua, mati tak syarat sakit. Ya, ada orang berani mati pun mati, takut mati pun mati. Ya, maka ubat macam-macam ni, memiliki segala, ya, segala harta benda, miliki kekuasaan, kekayaan, boleh beli macam-macam. Doktor boleh beli, boleh ada doktor peribadi lagi, boleh beli ubat, boleh beli macam-macam lah. Antibiotik yang paling power sekali, ubat paling power, tapi bila sampai ajal kematian, mati. Firaun ni tuan-tuan, dia tak pernah sakit, bersin pun tak pernah. Jangankan kata hingus, bersin pun tak pernah. Nak kata sehatnya dia, dengan kekayaan yang dia miliki, dengan kekuasaan yang ada pada dia, bersin pun tak pernah. Tapi sampai masa mati, ya, mati. Ya, berarti apa? Berarti betul lah Nabi kata orang yang cerdik, orang yang fikir. Sebab destinasi kita ni jauh lagi. Lepas mati ni ada alam barzakh. Ya, nanti ada di sana ada cerita, kisah yang panjang. Ya, berada di alam barzakh, kehidupan di alam barzakh lebih lama daripada kita hidup di dunia ni. Ya. Sahabat jadi terpegun. Kita pergi talqin orang mati, ada hak sembang lagi tuan-tuan, cakap lagi, boleh gelak ketawa lagi. Ni perangai kita ni. Sahabat Nabi kata apa? Waktu kami mengiringi jenazah kaum Ansar bersama dengan Rasulullah, sesampai kami dikubur, bila jenazah itu dikebumikan, waktu Nabi bercakap, Nabi cerita kat sahabat ni, ya, malaikat akan datang. Malaikat akan datang. Sahabat kata, waktu Nabi berbicara, kami tak bergerak, tak bercakap, tak bergerak. Ibarat macam ada burung yang sedang hinggap di kepala kami. Ada burung yang mari hinggap di kepala, berarti macam tak bergerak lah. Macam kaku begitu, menyebabkan burung boleh mari hinggap atas kepala. Dan waktu itu Nabi pegang tungkap cakap. Nabi bagi tahu, ya, bila dikebumikan jenazah ini akan datang dua malaikat. Ja'a malakan. Ya. Dikatakan malaikat Munkar dan Nakir. Ya, malaikat Munkar dan Nakir ini ialah, ya, dua malaikat yang memang tugasnya soal di alam kubur, alam barzakh. Rupanya kalanya ialah kehitam-hitaman, aswadan wa arzaqan. Hitam pekat kebiru-biruan. Itu warna malaikat Munkar Nakir tu, tuan-tuan. Saya sebut ni tuan-tuan, apa yang disebut dalam hadis. Apa yang disebut dalam hadis, malaikat tu rupa color dia hitam pekat kebiru-biruan. Semua nanti akan bertemu. Tuan-tuan. Hak cakap pun akan bertemu, tuan-tuan pun nanti kita akan bertemu. Ya, tak percaya mati tengok. Confirm lah bertemu. Ya, Nabi sebut, iza qubbira mayyitu, apabila dikebumikan mayat, ja'a malakan wa aswadan wa arzaqan. Aswadan, arzaqan, hitam pekat dan kebiru-biruan. Dan dia akan tanya dalam beberapa hadis ni, dia akan tanya, soalannya ialah man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allah, tuan-tuan, rugi kita kalau kita hidup ni kita tak fikir macam mana nak kenal Tuhan, macam mana nak sembah Tuhan, nak membesarkan Allah dalam kehidupan ni, dalam setiap kehidupan individu, keluarga, masyarakat, negeri, negara, bisnes, pengurusan, ya, apa-apa organisasi. Kalau tidak membawa Allah itu dibesarkan, kita akan rugi, tuan-tuan. Dan nanti soalan nanti akan ditanya ialah man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kemudian soalan yang kedua ialah siapa Nabi kamu?
Dan disebut dalam beberapa riwayat, malaikat kata didatangkan kepada dia rupa wajah seorang lelaki. Lalu ditanya pada dia, apa yang kamu nak kata tentang lelaki ni? Maka jenazah yang baik ni dia akan jawab, huwa Abdullah, huwa Abdullah, dia adalah hamba Allah, huwa abduhu wa rasuluh, dia adalah hamba Allah dan Rasul, dia adalah Muhammad, ya, dia adalah Rasulullah, aku beriman dengan ini. Tuan-tuan, dia mengenal. Jenazah baik ni, orang baik ni dia mengenal. Maka dia katalah, ini Rasulullah, aku beriman dengan dia. Maka malaikat kata apa? Ya, kami tahu kamu akan jawab sebagaimana yang kamu jawab. Ya, kunna na'lam, kami tahu, malaikat kata. Maka dikatakan kepada si malaikat ni tadi, bagi tahu kat dia, dan diluaskan kuburnya 70 kali 70 hasta. Betul kan? Kubur, salah satu kubur ni salah satu taman daripada taman syurga, dan boleh jadi kawah daripada kawah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut, kubur itu diluaskan 70 kali 70 hasta. Luas tuan-tuan 70 hasta ni, satu hasta ni. Satu hasta. Kalilah 70 kali 70. Begitulah orang soleh yang mati duduk di alam barzakh, maka dilayan dengan kuburnya diluaskan. Kemudian disebut dalam hadis itu, diberi cahaya secerah bulan purnama yang menerangi kegelapan. Berarti cerah. Berarti tuan-tuan, ada orang mati, dia duduk dalam kubur, ya, kemudian kuburnya diluaskan dan dia mendapat cahaya cerah dia. Dalam riwayat lain disebut apa? Disebutkan padanya, bila dia boleh jawab, Allah Tuhan, Nabi, ini Muhammad, ini Rasulullah, ya, aku beriman dengan kitab Allah, apa semua dia jawab semua. Lalu dia boleh jawab, maka luluslah dia dalam bab tu. Kemudian dikatakan pada dia, dibuka pintu syurga. Maka bauan wangian daripada pintu syurga tu masuk sampai ke kuburnya. Ya, kemudian diluaskan seluah mata memandang. Kemudian menarik istimewa tuan-tuan, dipakaikan pada dia pakaian daripada pakaian-pakaian syurga. Tuan-tuan, ini disebut dalam hadis. Saya kongsi dengan tuan-tuan, semoga kita mengambil pengajaran bersama pada diri saya, tuan-tuan sekalian, untuk kita, ya, untuk kita bermuhasabah diri sama-sama, ya, macam mana kita nanti pada hari, ya, bila Allah takdirkan masa kita dah sampai, ajal maut kita dah sampai, kita akan kembali ke alam baqa. Semoga kita semua, ya, mendapat nikmat-nikmat yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Nabi di alam barzakh sana. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya, kemudian Nabi sebutkan orang cerdik ni, modal sikit, antara lain Nabi sebutkan salatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Sebab tu tuan-tuan, usahalah tuan-tuan, semayang subuh, semayang ni seboleh jaga solat jemaah, ya, mestinya. Orang lelaki pula, apa hukum solat jemaah? Sunat, tapi sunat muakkad, sunat yang dituntut, ya, sunat yang dituntut. Sebab tu tuan-tuan kena berusaha. Saya sebut ni supaya saya kuat dan terus istiqamah, dan tuan-tuan kena kuat dan terus istiqamah untuk jaga solat jemaah ni. Satu, semua waktu, ya, 5 hari, 5 kali sehari semalam ni tuan-tuan jaga. Dan lebih-lebih lagi subuh, ya, dalam riwayat ada disebut isyak, ya, isyak, subuh. Nabi sebut salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Solat sunat fajar tu, sembahyang sunat subuh tu, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti kalau kita jaga sembahyang subuh jemaah, kita kena berusaha bagi dapat sembahyang sunat subuh tu. Dan kena mari rasa menyesal, Allah, galaknya tak dapat sembahyang sunat, lewat sikit tak dan sembahyang sunat subuh. Biar mari rasa menyesal. Begitu juga tahajud. Tahajud tuan-tuan, ya, saya sebut pada diri saya, semua kita, ya, tuan-tuan kena ada keazaman, kena ada nekat. Bila harilah kita buat tahajud, ya, kata Syekh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, dia kata apa? Dia kata tuan-tuan, dia kata hendaklah kalian mencari kemanisan beribadah ketika bersendirian, kerana nanti kalian akan duduk bersendirian.
kerana nanti kita akan duduk bersendirian. Berarti ada waktu-waktu tahajud semayang seorang-seorang kan, duduk nak tunjukkan siapa, tak tunjukkan siapa-siapa, kemudian semayang duha seorang-seorang. Berarti apa? Ada waktu-waktu yang kita kena bersendiri, menyendiri. Tak kira lah, saya sebut tadi contoh, kalau malam tahajud itu antara waktu yang sangat mustajab, yang penuh dengan berkat. Ada juga waktu-waktu lain, waktu duha. Ada juga waktu-waktu lain, waktu-waktu yang orang tak sibuk, kita boleh menyendiri, duduk tafakkur, muhasabah, kita zikir, kita wirid, kita baca Quran, sehingga mari rasa lazat beribadah, manisnya beribadah. Kita kena ada momen-momen itu, kerana nanti kita akan duduk bersendirian. Kan kita biasa kalau gembira seronok ni dengan kawan-kawan, ya, kawan-kawan ajak minum, makan, kedai, mengetek, apa ni, sembang, adik-beradik balik, anak-anak balik, anak menantu balik, cucu balik, seronoklah kita. Tapi ada tak waktu-waktu yang kita rasa hati kita ni nikmat bersendirian, ketika kita tak diganggu oleh siapa-siapa, duduk seorang-seorang, baca Quran, mari rasa manis, nikmat. Beribadah rasa nikmat, berzikir rasa nikmat. Hak ni tuan-tuan, saya kena cari dan tuan-tuan kena cari. Kena cari. Sebab nanti kita akan duduk bersendirian. Yang akan menemani kita ialah Quran yang kita baca. Yang akan menemani kita ialah, yang akan menemani kita ialah zikir yang kita baca. Ya. Ada seorang sahabat musafir, dalam pemusafiran yang jauh, tempuh malam. Jadi bila nak pergi lagi dah tak boleh malam. Lalu dia buatlah kemah, tidur malam kan. Kemah musafir padang pasir ni, musafir tak ada apa, kosong, lapang, buat kemah, tidurlah untuk tunggu esok nak meneruskan pemusafiran. Sahabat ni tidur malam tu tak boleh tidur, dengar orang baca Quran, sedangkan di situ tidak ada siapa-siapa. Lalu diceritakan kepada Nabi SAW, Rasulullah, kami ni musafir sampai satu tempat, nama sekian-sekian tempat, kami pun buat kemah, pasang kemah, kami tidur. Malamnya kami tak boleh tidur, kedengaran orang baca Quran daripada bumi. Lalu Nabi SAW beritahu, oh, situ adalah kawasan perkuburan. Dan sahabat tanya, Nabi beritahu, Quran ini, ya, dia akan jadi syafaat. Ya, iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, kerana Quran akan datang sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ya, baca Quran. Ni saya pesan ni pada saya dan tuan-tuan sekalian. Kita saling doa mendoakan, saling kuat menguat, saling pesan memesan. Ya, lepas kita semayang, jangan lorat sangat nak bangun. Nabi sebut, ya, Nabi sebut, iza tashahhada ahadukum falyasta'iz min arba'. Apabila setiap kamu, salah seorang daripada kamu, maknanya setiap kamu bila selesai semayang, selesai baca tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid. Nabi sebutkan dalam hadis, ni hadis sahih. Dan ini tuan-tuan, dua perkara. Satu, masyru' ni disyariatkan. Yang kedua ialah sunnah Nabi. Nabi baca dan Nabi suruh kita minta. Nabi kata, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi kata, apabila iza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'. Apabila kamu telah selesai baca tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid, Nabi kata kamu kena minta berlindung daripada 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. 1. Wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ni 4 perkara Nabi suruh kita minta. Nak buat macam mana? Lepas tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid, bertenang jap, jangan bagi salam dulu. Baca ni, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ataupun tak ingat bahasa Arab, boleh baca bahasa Melayu, baca dalam hati. Ialah 4 perkara Nabi suruh kita minta berlindung. Pertama, ya Allah, jauhkan aku daripada azab neraka jahannam. Ya Allah, jauhkan aku daripada azab siksa kubur. Berarti kubur itu memang tempat yang nantinya akan ada orang dapat nikmat, ada orang diazab.
Kan ada hadis yang Nabi sebut, antaralah bila Nabi bersapir dengan sahabat, Nabi berhenti di kuburan, Nabi kerak pelepah tamar, Nabi belah dua pelepah tamar, Nabi pergi kat kubur ni, Nabi pacak satu, Nabi pacak satu. Nabi sebut, innahuma yu'adziban, sesungguhnya kedua-dua ni sedang diazab. Laisa bikabir, diazab ini bukan kerana dosa besar. Dalam hadis disebut, pertama, hak seorang ni dia hidup dulu, dia rajin mengadu domba. Mengadu domba. Batu pangan mengadu domba ni dihentikanlah. Ya, dosa tak besar mana, tapi diazab ya ketika di kuburan. Satu. Yang kedua ialah seorang lagi ni dia tak cermat dalam dia bersuci sehingga dia menanggung najis. Ya, kita buang air kecil, kita tak belajar sehingga kita menanggung najis. Ya, bersuci, zahirnya bersuci, tapi hakikatnya masih belum bersuci. Ya, jadi macam mana ibadat kita lepas pada tu? Ya, berarti dia akan menjejaskan ibadat kita sebagainya. Menyebabkan Nabi kata, ya, semoga selama mana pelepah ini basah, selama itulah didoakan keringanan bagi kedua-dua sahibul maqbarah ini. Tuan-tuan, itu disebut dalam hadis. Ya, maknanya itulah realiti alam kubur yang Nabi sebut, ya, raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman syurga, ataupun hufratan min hufrin nar, ya, salah satu kawah ataupun gaung daripada gaung-gaung neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan sekalian, ya, yang kedua azab kubur. Yang ketiga ialah wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati. Ada orang hidup lagi, dia dah diuji dengan fitnah. Ada orang selepas matinya, dia mati dah, tapi fitnah itu masih terkait dengan dia. Hak ni kita minta berlindung. Nabi suruh minta berlindung. Hak kita naknya ialah jadilah kita seperti mana orang-orang yang dah jadi pada diri mereka. Dia dah meninggal tapi orang cakap lagi tentang kebaikan dia. Orang cakap tentang kebaikan dia, tentang amal soleh dia, tentang apa amal khairat yang dia buat. Orang cakap tentang dia, kata-kata dia. Dia meninggal puluhan tahun tapi orang masih menggunakan kata-katanya. Ya, ulama-ulama meninggal sekian lama, tinta-tinta yang ditinggalkan, kata-kata yang ditinggalkan. Ya, kadang-kadang ada orang biasa ya, tetapi di saat kematiannya, masya-Allah, ya, penduduk bumi menjadi saksi di atas amal-amal soleh yang dia buat. Kemudian orang cakap tentang kebaikan dia. Ya, orang cakap tentang kebaikan dia. Orang arwah ni, almarhum ni dulu, kalau ada dialah dia. Sampai orang tahu, oh dialah. Ada orang pula bagi keterangan, dulu saya, ya, padahal lama dia tak datang, rupanya saya tak tahu dia meninggal. Saya tak tahu dia meninggal. Dialah yang duk bantu saya selalu tiap-tiap bulan. Contohlah. Ya, berarti apa? Berarti ada orang yang mustajab doanya sampai dia tidak, ya, difitnah dengan fitnah hidup dan selepas kematiannya. Yang keempat ialah fitnah Masihud Dajjal. Ya, Dajjal kita sedia maklum memang jahat. Ya, mari membawa satu perkara yang khariq lil adah, mencari adat. Orang yang tak kuat imannya waktu tu, dia akan ikut Dajjal. Ni pun fitnah juga. Ya, ni macam Covid duk mari ni, lama, ya, turun naik balik, turun naik. Ramai mana hak takut lebih takut pada Tuhan. Takut ke Covid ni sampai teruk sampai macam tu, sampai syirik kepada Tuhan. Wal a'yadzubillah min zalik. Ya, apa tak gitu? Jangan. Apa? Covid. Rupanya memang tak, jangan kata mari masjid pun tak, keluar rumah pun tak, keluar bilik pun tak. Maka sampai macam tu sekali takut. Ya, orang datang rumah ni tak rela, tak menerima tetamu. Orang nak suruh tangan bersalam, minta berlindung lah, taklah saya tak. Ya, padahal sanitizer pakai, sarung tangan pakai face mask lagi, pakai apa, PPE apa semua pakai. Orang suruh tersalam, bertepis siap, maki lagi orang tu. Jangan ni, Covid ni. Hak tu mengarut sangat, teruk sangat macam tu. Ya, agak-agak lah kita ambil langkah-langkah keselamatan. Ya, tapi sampai kita nak jadi macam tu, sebab Covid ni pun musibah, bala yang Allah Ta'ala datangkan. Ya, kalau kita faham dia sebagai bala lah. Ya, tapi sabarlah, doalah, ikhtiar, langkah-langkah penjagaan keselamatan kita buat. Bukan kita tak buat, dan kita pun tak boleh pasrah begitu je. Kita ambil langkah, tapi nama kata sampai nak mengubah kehidupan kita,
ya jadi syirik pada Allah wal a'yadzu billahi min dzalik. Ya, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Maka ya, saya nak kisahkan pada tuan-tuan malam ni sambungan cerita Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebelum ni kita cerita siapa? Kita cerita sahabat Nabi yang bernama Abu Dujanah. Ya, Abu Dujanah dua perkara ya disebut dalam kitab I'anatut Talibin. Kisah Abu Dujanah ini ya, yang dia ni macam sahabat lain datang sembahyang Jumaat. Tapi subuh saja, lepas subuh segera nak balik. Segera nak balik. Lepas subuh balik. Lalu satu hari Nabi tanya dia, "Wahai Abu Dujanah, apa yang menyebabkan kamu segera sangat? Tak ada ke hajat kamu berdoa nak minta apa-apa?" Ya, ini kisah yang disebut dalam kitab I'anatut Talibin. Ya, lalu disebut, dia ceritalah, dia kata, "Aku balik ni Rasulullah sebab ada aku berjiran dengan seorang munafik, ya, pokok tamarnya condong, dahan-dahannya masuk kawasan rumahku. Kalau aku lewat balik, angin bertiup, pohon kurma, buah kurma yang masak ranum akan berguguran masuk dalam kawasan rumah aku. Maka kalau aku lewat, anak aku akan terjaga dan anak aku akan kutip buah-buah ni dan makan. Jadi menyebabkan aku jadi tak selesa, tak sedang." Dan Abu Dujanah dikenali sahabat yang sangat jaga ya perkara-perkara yang syubhah, apatah lagi benda yang haram. Ya, tuan-tuan, ini saya sebut melalui berdasarkan kepada kitab I'anatut Talibin. Satu, ya, sehingga disebut lepas pada tu kisah Sayyidina Abu Bakar beli pokok tu, ya, dan munafik ini menyangkakan bahawa walaupun dia kata mereka dah beli, pokok tu tetap duduk di rumah aku. Tapi satu masa ya, dia balik, dia tengok, Abu Dujanah balik tengok, pokok tu beralih dah. Beralih masuk kawasan rumah dia. Itu kisahlah yang disebut. Satu. Yang kedua, keberanian yang ada kepada Abu Dujanah, keberanian dan ketangkasan. Sebab tu kita cerita dulu bila Nabi pelawa, kan dalam ni disebut dalam kitab kita ni Rahiq Maktum, bila Nabi pelawa, siapa yang nak bawa pedangku ini untuk pergi berhadapan dengan musuh? Ya, Abu Dujanah yang dipilih di kalangan ramai-ramai, termasuk Zubair Ibn Awam juga tidak dipilih, tidak dipelawa. Sampai Zubair Ibn Awam kata, "Ish, aku ni bukan orang lain dengan Nabi." Mak Zubair Ibn Awam, Safiyah, itu adalah dua beradik dengan Khadijah binti Khuwailid. Ya, berarti Zubair bin Awam ni bukan saja sahabat Nabi, sahabat yang dijanji masuk syurga, antara sahabat yang awal masuk Islam, kemudian kerabat dengan Rasulullah, pertalian dekat, ya. Tetapi waktu tu tak dipilih dia, sampai dia kata, "Allah, apa tak pilih aku?" Ya, Nabi pilih Abu Dujanah. Tu kisah yang terkait dengan Abu Dujanah, ya, radhiyallahu an. Ya. Kemudian kita baca juga kisah Zubair Ibn Awam, ya, yang masya-Allah, ya, seorang sahabat yang sangat agung. Zubair Ibn Awam ini sampai Nabi sebut setiap nabi-nabi ni dia ada pembantu, hawari, dan pembantu aku ialah Zubair Ibn Awam. Setiap nabi-nabi ni dia ada hawariyun. Hawariyun ini ialah penolong, pembantu, amilin, murabitun, petugas penuh masa untuk bantu Nabi. Ya, maka Nabi Muhammad sebut antara hawari aku ialah Zubair Ibn Awam. Ya. Kemudian kita baca dalam sirah, kita dapat lihat bagaimana Safiyah bin Abdul Muttalib. Safiyah ni mak kepada Zubair Ibn Awam. Safiyah bin Abdul Muttalib. Safiyah ni dua beradik dengan Abdullah, ayah Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Belah Zubair Ibn Awam ni lah, Zubair Ibn Awam, tapi belah mak dia. Mak Zubair Ibn Awam ni Safiyah binti Abdul Muttalib. Berarti Safiyah dengan ayah Nabi ni dua beradik. Dua beradik maknanya sepupu lah. Zubair Ibn Awam adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Allahumma salli ala Muhammad.
Kemudian malam ni kita tengok Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib berarti Safiyah itu ialah adik-beradik Hamzah lah. Safiyah mak Zubair bin Al-Awwam tu adik-beradik Sayyidina Hamzah juga. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Safiyah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib sehingga Allah terbunuh sebagai syahid. Pembunuh Hamzah Wahsy bin Harb. Wahsy yang bunuh Nabi, yang bunuh Sayyidina Hamzah, dan last kali dia masuk Islam juga. Ya, pembunuh Sayyidina Hamzah ialah Wahsy bin Harb, menceritakan bagaimana dia membunuh Hamzah. Katanya, aku ialah seorang hamba yang bekerja dengan Jubair bin Mut'im. Ada seorang bapa saudaranya sebelah lelaki, Tu'aimah bin Adi, tercedera dalam perang Badar. Jadi ketika Quraisy bergerak menuju ke Uhud, Jubair berkata kepadaku, kalau engkau bunuh Hamzah, bapa saudara Muhammad, sesungguhnya engkau akan dibebaskan. Ini tawaran yang didapat dalam perang Uhud. Lalu aku terus berjalan ke Uhud bersama mereka. Sambil itu dia menggambarkan dirinya sebagai seorang garah pandai bermain tombak. Lalu apabila kedua-dua pihak bertempur, aku keluar mencari Hamzah, dan ternampaknya dalam kumpulan orang yang sedang rancak bertarung. Dia semacam seekor unta berbelang hitam putih, menetak dengan pedangnya kepada sesiapa sahaja yang berada di laluannya dengan hebat. Dengan berkehendak Allah, aku pun siap sedia menunggu peluang terbaik untuk merenjam lembing ke arahnya, tetapi berselindung kadang-kadang di belakang pokok atau batu, dengan harapan dia akan menghampiri aku dan satu jarak lontaran lembing. Dalam pada itu aku ternampak Sibak bin Abdul Al-Uzza sedang menghampirinya. Apabila Hamzah ternampaknya, dia berkata, mari kemari, anak tukang potong kelentit. Ni mencarut ni. Kerana emaknya ialah tukang sunat kanak-kanak perempuan. Kemudian ia membuat satu pukulan kuat, tetapi tidak mengenai kepalanya. Kata Wahsy lagi, aku cuba menimbang-nimbang lembingku dan menggoyang-goyangnya sehingga aku puas. Dia pegang lembing ni, pegang nak baling ni, pegang dia mengintip-ngintip. Bukanlah dia pandai sangat untuk mengendalikan ataupun mengguna lembing tombak ni, tapi dia pukul curi. Ya, berarti dia intai-intai waktu ruang yang sesuai. Bila Sayyidina Hamzah ghalib, ya, berlawan dengan musuh, menghampiri dia duduk lompat, ya, lama tu, tunggu masa yang sesuai. Kemudian lalu aku merejam kepalanya dan lembing menusuk ke perutnya, lantas tembus di antara dua kakinya. Masya Allah, ya Allah. Kemudian lalu aku merejam kepalanya, dan berarti dia berada di tempat yang tinggi, ya, maksudnya hampiri dan kedudukan di bawah. Maka balik daripada atas tu, merejam kepalanya dan lembing menusuk ke perutnya, lantas tembus di antara kedua kakinya. Dia cuba bergerak ke arahku, tetapi dia lemah disebabkan luka itu. Aku membiarkan lembing itu terbenam ke dalam perutnya sehingga dia mati. Kemudian aku mendekatinya, lalu mencabut lembing dan kembali ke tempat kemah. Aku berdiam diri di situ dan tidak keluar sambil memikir tentang peristiwa tadi. Aku cuma membunuhnya dengan tujuan mendapat memerdekakan diriku, lantaran sebaik sahaja pulang ke Mekah, aku sudah merdeka. Allahu Akbar. Ya, ni Wahsy cerita ni. Tuan-tuan, maknanya Sayyidina Hamzah ni dibunuh, ditombak, di lembing daripada atas ni, tembus sampai keluar, ya, lembing tu tembus di antara dua kakinya. Itulah keadaan dia. Masya Allah. Ya, Nabi menangis sedih kerana Sayyidina Hamzah ni pak saudara satulah, rapat pula. Dia berbeza dalam 2 tahun begitu dengan Nabi. Berarti hampir sebaya segagan. Kemudian Wahsy last kali masuk Islam, ya, last kali masuk Islam. Nabi sedih, tapi hidayah milik Allah, ya, last kali masuk Islam, dan Islamlah dia, ya. Mententeramkan suasana terkawal.
Sungguh kematian sehingga Allah Hamzah bin Abdul Muttalib, suatu kehilangan yang besar, tetapi orang Islam menguasai sepenuhnya situasi di medan pertempuran. Pada hari itu Abu Bakar, Umar, Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zubair ibn Al-Awwam, Mus'ab bin Umair, Talha bin Ubaidullah, Abdullah bin Jahsy, Sa'ad bin Rabi' dan Anas bin Nadar dan lain-lain, semua mereka berjuang dengan gagah berani, lagi cekap dan berkesan sehingga dapat mematah semangat juang orang-orang kafir dan lari bertempiaran. Ini beberapa penama-penama besar sahabat Nabi yang watak-watak penting dalam perang Uhud. Ni antara penama-penamanya, ya, yang disebut ni Abu Bakar, Umar, Ali, Zubair, Sa'ad bin Rabi', Anas bin Nadar, Talha bin Ubaidillah, ya, Umar, Mus'ab bin Umair, ya. Ini nama-nama besar. Dari ribaan isteri ke pertarungan pedang dan berduka. Salah seorang pejuang berani pada hari itu ialah Hanzalah Al-Ghasil. Ni pun masya-Allah. Nama sebenarnya ialah Hanzalah bin Abu Amir Ar-Rahib yang bergelar Al-Fasiq. Dialah satu-satunya pengkhianat disebut sebelum itu. Hanzalah baru berkahwin. Ini kisah yang kita biasa dengar, bagaimana Hanzalah, ya, Hanzalah. Kalau kita sekali dengar macam perempuan, ya, tapi bukan perempuan, lelaki, ya, lelaki. Hanzalah, seorang pejuang berani pada hari itu ialah Hanzalah. Baru kahwin, dialah satu-satunya, dan apabila mendengar seruan jihad lantas meninggalkan isterinya. Malam pertama kahwin tu, kahwin seruan jihad, 3 isteri, dan apabila terdengar seruan jihad lantas meninggalkan isterinya. Apabila menentang orang kafir di medan perang, dia merempuh masuk barisan tentera sehingga mendekati ketua musyrik Abu Sufyan, As-Sakhar bin Harb, dan hampir membunuhnya, tetapi dia ditakdirkan mati syahid. Maka ketika itu dia dilihat Syaddad Al-Aswad lalu menetaknya sehingga maut, ya. Dan kalau kita pergi secara perinci kisah Hanzalah ini, ya, malaikat berebut-rebut, ya, untuk memandikan jenazah. Ya, Nabi nampak dalam keadaan, disebut dalam kitab sirah yang lain yang saya baca, bagaimana Nabi sampai macam berpaling wajah, malu, ya. Tapi nak sebutnya bagaimana kematian yang indah yang dikecapi oleh Hanzalah di saat malam pertama kahwin, seruan jihad berkumandang, mengutamakan Allah dan Rasul, tinggal semua pergi sahut, ya, sehingga hampir-hampir dia nak bunuh, ya, kepala ataupun ketua musyrik, tetapi takdirnya ialah dia mati dibunuh dan dia syahid. Allahu Akbar. Ya, ini beberapa watak-watak penting di kalangan para sahabat yang kita baca. Mudah-mudahan ada pengajaran yang baik, pengajaran yang sangat bermanfaat untuk diri saya terutama yang bercakap dan tuan-tuan puan sekalian yang mendengar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, memberkati pertemuan kita pada malam ini, ya, sampaikan, ya, mudah-mudahan menjadi jariah bersama. Tanda situ tuan-tuan, nanti kita akan sambung, ya, pada apa ni, yang pada berikutnya adalah nombor 16. Tuan-tuan, ada satu pengumuman. Pertama, macam biasalah, tabung derma yang ada di belakang sana, tuan-tuan boleh salurkan sumbangan. Alhamdulillah, ya, saya ucap ribuan terima kasih banyak-banyak. Semoga menjadi pahala jariah, ya, infak sedekah yang tuan-tuan dah bagi. Dan tuan-tuan, ada di antara kalian ini, ya, orang di antara kita-kita ni yang pergi ke bank buat auto debit terus ke akaun mak. Ya, jazakumullah khairan katsira. Ya, adalah beberapa orang yang berjumpa dan saya dalam makluman saya, dan mudah-mudahan menjadi jariah, ya, saham kita bersama untuk kita melahirkan generasi Al-Quran, generasi ulama dan ambilin. Yang kedua, sedekah infak yang tuan-tuan bagi seminggu, jazakumullah khairan katsira. Yang ketiga, di Seriti ni tuan-tuan, pelajar kita tahun depan ni mencecah 80 orang lebih dah. Ya, 80 orang lebih, dan saya ni bila naik tahun 4 ni, darjah 4, berarti kena plan untuk jadi pusat peperiksaan UPSR. Dan antara benda yang mendesak sekarang ni ialah untuk kita mencari meja, satu set meja kayu dengan kerusi sekali, harganya RM320 satu unit. Ya, yang ni saya nak buka untuk wakaf. Ya, wakaf mudah-mudahan menjadi jariah kekal daiman wa abadan
abadal abidin. Kita hidup, kita dapat pahala. Budak-budak, anak-anak mengaji, mengenal, menulis, mengira, membaca, mengenal Allah, mengenal Rasul di meja belajar. Ya, mudah-mudahan menjadi jariah. Ya, jadi kita nak 100 unit, 100 kisah lah. Jadi saya sebut malam ni, kalau ada tuan-tuan yang bercang untuk wakaf meja ini, boleh berusaha dengan saya, ya, ataupun mana-mana wakil daripada Abrul lah. Ya, 100 unit, 1 unit harganya RM320, dan niat wakaf, mudah-mudahan menjadi wakaf. Dan wakaflah pada diri sendiri, pada mereka-mereka yang telah pergi meninggalkan kita, mudah-mudahan menjadi jariah daiman wa abadan. Sekali itu, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum